Saya ingat Datuk Syamsul pun ada dengan kita, Timbalan Suruhjaya SPRM. Saya yakin beliau orangnya yang bertanyakan soalan, adakah ianya menunjukkan kebenaran bahawa di akhir zaman orang-orang yang hina ataupun korup ni, ataupun Indonesia menyebutkan koruptor ni sebagai contoh, masih diagungkan sebagai pemimpin, ya Prof, kerana penipu disanjung dan orang benar disisih. Ini dah berlaku di negara kita, Prof. Apa pandangan Prof? Ya, Nabi sebut salah satu daripada signs of hereafter coming close, kiamat datang begitu dekat. Salah satu yang Nabi sebut ialah wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawanu fihal amin. Diberikan kepercayaan, dianggap amanah orang yang khianat, dan dianggap khianat orang yang amanah, kan. Dan ini adalah realiti yang kita lihat yang berlaku dalam masyarakat kita. Tapi itu that's never justify bahawasanya okeylah akhir zaman bolehlah nak ambil rasuah sikit-sikit. Itu soal manusia buruk berlaku pada sepanjang zaman. Apa yang perlu kita lakukan ialah, oleh kerana rasuah itu adalah mungkar, menentang rasuah ialah menunaikan tanggungjawab agama, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mencegah mungkar. Jadi kita tak boleh anggap urusan menentang rasuah itu urusan berbau politik semata-mata. Ia adalah urusan agama. Kerana agama menyuruh kita menentang kemungkaran. Agama larang untuk kita melihat orang buat zalim pada orang pukul orang dengan zalim, kita biar. Agama suruh kita bertindak menentang orang itu, menghalang kezaliman. Man ra'a minkum falyughayyir falyughayyirhu bi yadihi. Siapa melihat kemungkaran, dia kena ubah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Jika dia tak mampu dengan lidahnya, jika tak mampu dengan jantung hatinya. Jadi ini rasuah adalah mungkar yang dilaknat, yang dibantah oleh Al-Quran, oleh sunnah Nabi, dilaknat lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tak boleh satu masyarakat Muslim melihat orang rasuah dia relax saja. Dan kita mempunyai masalah ini di dalam mentaliti cara fikir kita. Kalau ada satu orang yang buat dosa, saya selalu buat contoh ini banyak kali. Kalau ada satu orang katalah buat dosa, ditangkap berkhalwatlah, katalah tangkap dengan pasangan dia di bilik hotel. Malu dia masuk dalam front page, malu dia, padahal ialah salah, tapi that is between and his God, between him and his God, di antara dia dengan Tuhan. Dia boleh istighfar, dia boleh minta maaf, taubat. Tapi dia ada kalau balik kampung, malulah, orang kata apalah, teruk dia ni lah, kena tangkap keluar, macam-macam lagi. Tetapi kalau satu pemimpin itu rasuah, kes dia berjuta-juta dia kena, mahkamah dia boleh balik, masih lagi orang kampung sambut, ada lagi yang cium tangan, boleh bagi belanja makan, buat kenduri di masjid, semua orang sambut kerana dia datangkan kekayaan dia semua. Padahal dosa yang pertama itu boleh diselesaikan antara satu orang dengan Tuhan, mohon ampun. Rasuah itu tidak dapat diselesaikan, dia mesti untuk mengembalikan harta rakyat, memohon maaf di atas apa yang dia ambil dan mengembalikan harta, kerana itu bukan hartanya. Kerana taubat tidak boleh hanya dengan dia ambil rasuah dan kemudian dia pergi ke Mekah, kemudian dia selfie dia di Mekah, semua orang rasa dia telah jadi insan soleh. Ini adalah cara fikir agama yang salah, sehingga orang-orang agama sendiri akhirnya merasakan okey, dia akan kutuk habis-habisan kalau orang ada berkhalwat, tapi dia akan senyum dan boleh berselfie dengan bangganya di samping seorang perasuah. Ini adalah cara fikir yang salah yang berlaku dalam masyarakat kita. Ini sebenarnya kita tidak, fenomena beragama itu bagus, tetapi fenomena kita bagi saya mempunyai kalau saya boleh kata kecacatan ataupun mempunyai kekurangannya yang sangat besar di sudut bagaimana menguruskan kehidupan manusia, sehingga akhirnya orang gagal melihat agama itu berfungsi dalam kehidupan kita.